ولمشايخنا معلمين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Faslun fil wara'i fi halit ta'allum. Ini suatu pasal pada menyatakan wara' pada ketika belajar ilmu. Jadi rupanya dalam menuntut ilmu ni kena ada sifat wara'. Meriwayatkan setengah mereka itu akan suatu hadis pada menyatakan ini bab daripada Nabi SAW bersabda ia, "Man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtilahu Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asyir, imma ayyumitahu fi shababihi أو يوقعه في الراساتق أو يبتليه بخدمة السلطان." Artinya siapa-siapa yang tiada waraknya pada belajar ilmu, nescaya membalakkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan salah satu daripada tiga perkara. Jadi tiga perkara. Imsan, tiga perkara. Kat sini ditulis imsan. Bahawa mematikan ia akan dia pada waktu mudanya, atau mencabutkan ia akan dia pada kampung-kampung orang yang jahil, atau membalakkan akan dia dengan berkhidmat akan sultan dan raja-raja. Jadi siapa yang tak warak di dalam ilmu ni tadi, maka kata Nabi SAW, dia dibalakkan dengan salah satu. Satu, Allah cabut dia umur dia dalam waktu yang muda. Tak tahu apa hikmah. Kedua, ataupun Allah angkat dia daripada kalangan orang yang jahil. Dia tak boleh duduk pada satu kampung orang yang jahil. Jadi maksudnya tak boleh nak buat khidmat. Bila tak ada warak, Allah tak bagi berbuat khidmat kepada orang yang tidak berilmu. Jadi bila ada ilmu tetapi tak boleh buat kerja ilmu, itu satu bala. Kita duduk dalam, kita mengaji, tapi kita tak boleh nak melakukan kerja-kerja ulama-ulama terdahulu, maka dia satu bala. Yang ketiga, ataupun dibalakkan kita dengan berkhidmat dengan sultan-sultan dan raja-raja. Ini di antara tanda-tanda akhir zaman yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Ulama-ulama berada di kolong-kolong langit. Jadi iaitu dia berada di berkhidmat dengan raja-raja dan sultan. Jadi sebab itu warak ni penting. Kita ulama-ulama terdahulu, mereka ni suka hidup sendiri. Hidup sendiri. Sebab
mereka tidak mahu terikat. Sebab bila kita terikat, ketika itu mulut kita juga tertutup. Jadi sebab itu wara' ni di dalam ilmu ni penting. Bukan sekadar di dalam ilmu, tetapi wara' ni dalam kehidupan juga dituntut. Apa dia wara'? Berhati-hati dalam perkara yang haram dan syubhat. Ni wara'. Bukan wara' ni tunduk, tak. Itu bukan wara'. Wara' ni dia sentiasa berhati-hati dalam perkara yang haram dan syubhat. Sama ada di dalam perkataannya, perkataan yang haram ditinggalkan, mengumpat, mengutuk. Sekarang orang tak pakai mulut tapi pakai tangan. Ni orang wara'. Dan wara' ni dituntut di dalam agama. Dan perbuatan kita wara', berhati-hati. Sebab itu kisahnya ayah Syekh Abdul Qadir Jailani kan. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia musafir, dia lalu di tepi sungai, dia menemui sebiji apple. Kan? Kalau pada segi fiqh ni, bila buah tu dah hanyut, maka diluluskan. Tak tahu siapa mempunyai. Tapi pada segi waraknya, dia ikut dalam sungai. Dia dah makan, dalam hati dia kata mesti ada tuan punya pokok. Tuan punya pokok ni mesti ada. Lalu dia pun jalan ikut alur sungai tu, jumpa dengan tuan punya pokok. Waraknya ayah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lepas tu dapat melahirkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Cerita ni dia antara jalan untuk dapat keturunan yang baik, mak ayah kena baik. Jadi kisah ayah Syekh Abdul Qadir Jailani ni, dia pun bila dah jumpa tuan pokok apple ni, pokok buah ni, dia bertemu dengan tuan dia. Jadi dia minta halal. Jadi tuan pokok ni kata, boleh saya halal, tapi kena berkhidmat dengan saya. Tak silap habis 10 tahun. Kamu kena khidmat dengan saya 10 tahun. Dia kata, demi untuk menghalalkan sebiji buah, saya sanggup. Kita sanggup. Kalau kita apalah, buah sebiji pun, kalau ikut kaedah fiqahnya halal, apalah kan kalau kita lah. Tapi ayah Syekh Abdul Qadir Jailani, warak dia tu, saya sanggup. Dia khidmat 10 tahun. Setelah dia khidmat 10 tahun, lalu tuan pokok ni jumpa dia kata, saya nak kahwinkan anak saya ni dengan kamu. Tapi dia bisu, pekak, buta. Tapi orang warak ini orang yang yakin dengan Allah. Allah tak pernah menzalimi hamba-Nya. Allah tak sekali-kali zalim hamba Dia. Kita yang menzalimi diri kita sendiri. Disebabkan kejahatan kita, kemaksiatan kita. Yang paling dahsyat, apabila kita tak rasa kita buat jahat, kita rasa baik. Ayah yang baik, suami yang baik, guru yang baik, abang yang baik,
Walhal kalau didetailkan, kita ni banyak sangat salah. Baik itu Allah beri kepada kita penyakit, Allah beri kepada kita bala disebabkan kejahatan kita, dan yang kita tak mau bertaubat. Orang bertaubat tinggal semayang, nangis dulu tinggal semayang, dulu tak ketak orang, mengumpat tak taubat. Ya Allah, aku sampai sekarang tak berhenti mengumpat, tak pernah nangis kan. Orang memang tinggal semayang, jangan sombong, degil, kan dosa. Sombong ni dosa, tak ada pula taubat. Sombong, orang nasihat tak terima, tu sombonglah tu. Sifat sombong yang disebutkan oleh Nabi SAW, tanda orang sombong, apa kata Nabi, iaitu tidak menerima nasihat orang lain. Nasihat kebaikan tu kita tolak, itu dosa. Sebab lahir daripada sifat yang tak ada pula kita taubat. Kita rasa kita tak ada dosa. Dosa zahir memanglah sembahyang cukup, siap sembahyang jemaah ni. Dah kan? Tapi dalam masjid bergaduh sama-sama jemaah, dah. Macam mana jemaah tu, apalah orang tu sembahyang waktu ni 5 waktu cukup pergi masjid, apalah orang tu. Jadi benda-benda dosa daripada batiniah kita terlupa nak taubat. Kita terlupa nak bertaubat. Langsung dosa-dosa inilah yang menyebabkan kita dicampak dalam neraka Allah. Jadi ayah Syekh Abdul Qadir Jailani ni kata, tak apalah, sebab saya dah makan sebiji buah ni, saya terima, kata. Dia dah kahwin, ayah Syekh Abdul Qadir Jailani ni nak jumpa isteri. Jadi dia masuk bilik, dia bagi salam, Assalamualaikum, dan dengar suara seorang perempuan menjawab salam, Waalaikumsalam. Kata ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kata ni salah bilik ni. Dia kata bisu, salah bilik ni. Dia pun keluar dan jumpa ayah mentua ni. Adakah saya salah bilik? Ayah mentua dia kata tak. Maksud kata mulut anak saya bisu ini, dia tak pernah berkata-kata perkara yang diharamkan oleh Allah. Mata dia tidak pernah memandang laki-laki yang bukan mahram, melainkan ayahnya saja. Telinganya tak pernah mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini pekat. Kita mata kita ada mata kita kan, kalau ikut dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat kemungkaran maka tegah dengan tangan. Tak boleh tegah dengan tangan, tegah dengan lisan. Tak boleh tegah dengan lisan, kata Nabi, tegah dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Mana tegah dengan hati, rasa benci, benci atas maksiat tersebut. Kita benci pun tak, apa pun tak, redha lagi. Jadi kalau tak ada rasa, kalau benci itu selemah-lemah iman, kalau tak ada rasa, nak duduk kategori lemah mana? Benci dalam hati pun tak ada, kan? Jadi macam mana yang dikatakan kita ni orang yang baik, pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar mana yang adalah penuntut ilmu itu wara', adalah ilmunya memberi manfaat, sekadar itulah. Banyak mana wara' kita, banyak itulah manfaat ilmu. Ilmu yang ada kepada kita itulah yang memberi yang dapat memberi manfaat. Banyak mana wara', banyak itulah manfaat. Bahawa terpelihara ia daripada kenyang. Jadi
kita lapar Ramadan, lepas Ramadan kenyang tak berhenti, tak ada rasa lapar langsung, kena ada ruang lapar, ruang lapar tu kena ada, dan banyak tidur dan banyak bercakap-cakap pada barang yang tiada memberi manfaat. Sekarang tak cakap sebab tak boleh jumpa orang, tapi nulis banyak. WhatsApp banyak. Dan bahawa terpelihara ia daripada memakankan makanan kedai-kedai, jika dapat, kerana bahawasanya, kalau boleh dia kata, makanan kedai-kedai itu terlebih hampir kepada najasah dan cemar. Takut najis. Sebab bukan semua orang yang berniaga kedai makan belajar fiqh. Tak? Cara basuh ayam macam mana, cara beli daging macam mana, beli barang-barang tu macam mana, dia basuh tu, najis tu selesai tak, ataupun macam mana, tak, kita pun tak tahu. Jadi orang yang warak ni, dia kurang sedaya upaya, melainkan waktu yang terdesak. Dia musafir, tak ada tempat nak masak, dia pun kena beli kat kedai, kena beli kat kedai. Itu. Jadi kena orang warak ni sentiasa berhati-hati. Bukan orang semua yang menjual, buka kedai makan ni asalnya orang mengaji. Kalau orang mengaji, adalah bolehlah kan, seronoklah sikit, ya tak? Jadi sebab itu kata ulama, kitab berita penuntut ni kalau boleh hindarkan, hindarkan. Macam pesan dulu Ramadan, hindarkan hari-hari di bazar Ramadan. Orang yang menjual tu tak tahu macam mana kaedahnya. Pada fiqahnya memang tak perlu ditanya, tetapi pada ulama tasawufnya, kalau nak mendapat manfaat ilmu, kena jaga. Lagi banyak kita jaga, lagi berkat manfaat ni berkatlah. Lagi berkat ilmu, lagi berkat ilmu, lagi berkat ilmu. Betul di antara kenapa manusia semakin buruk akhlak, sebab makan perkara-perkara yang tak betul. Saya tak makanlah benda-benda ni, apa, tapi kita makan, selalu makan di kedai makan yang orang yang menjual ni tadi bukan orang yang ada ilmu fiqh. Basuh pinggan dia macam mana, basuh ayam dia macam mana, tak? Jadi kita sendiri pun ragu. Lain kalau latar belakang dia orang mengaji, dan terlebih jauh daripada menyebutkan Allah. Lagi-lagi kalau masak tadi baca bismillah,
Bagilah. Dan terlebih hampir kepada lalai. Jadi bila kita makan di kedai ni, dah dikaji oleh ulama. Ulama tu dah kaji, kalau tak dia tak tulis. Katakan saja-saja dia nak tulis kalau dia tak kaji. Tu dia. Dan kerana bahawasanya mata-mata orang papa terpandang ia atasnya. Itu mata orang miskin. Kita makan kat kedai, orang miskin lalu tengok Allah sedap. Lepas tu ulama larang kita ni tunjuk makanan pada orang lain. Sebab boleh menyakiti hati orang masak apa hari ini? Tulis. Tak? Masak sup. Rindu makanan sup bonda. Orang miskin tengok tak mampu nak beli daging. Menyakiti hati orang miskin. Itu satu dosa. Buat kek, letak, tunjuk dengan orang. Tak payahlah nak tunjuk semua makanan. Orang lain teringin. Kita mampu makan durian, kita pun tunjuk dengan orang. Janganlah. Udah-udahlah. Cukuplah. Dah nak kiamat dah. Dunia dah nak ujung dah. Tiang Nabi kata, kita ni masuk lubang biawak pun Yahudi cari. Masuk lubang biawak, Yahudi cari. Cari tu untuk apa? Supaya kita mengikut kebudayaan Yahudi dan Nasara. Ikut budaya Yahudi dan Nasara. Itu dia. Macam nafsi-nafsi ni, budaya Yahudi dan Nasara. Tak tahu hak jiran sebelah. Apa jadi. Ini budaya, milah dia orang. Milah orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara. Macam tu. Islam tak. Islam milah dia. Ummati. Dah masak bagi orang sikit. Ada barang sikit bagi. Lepas itu Islam ni penuh dengan kasih dan sayang. Itu dia. Dan tiada kuasa mereka itu, yakni mata-mata orang yang papa, orang miskin tadi, membeli daripadanya. Maka jadi tersakiti mereka itu. Dengan demikian itu, maka hilanglah berkatnya. Terangkat berkatnya. Nak buat apa pun jangan beritahu orang. Terus habislah lu cakap benda sama. Udahlah. Cukuplah. Dan dihikayatkan bahawasanya Imam Syekhul Jalil Muhammad Ibn Fadl adalah ia pada ketika belajar ilmu. Tiada makan ia daripada makanan kedai, dan adalah bapanya kediaman ia pada kampung, dan mensediakan akan makanan dan masak ia kepadanya pada hari Jumaat. Maka lihat ia pada bilik anaknya akan roti kedai pada satu hari, maka tiada bercakap akan dia, hal keadaannya marah ia atasnya. Oh, ni orang dulu nampak. Orang dulu tengok anak dia tengah belajar, ada beli roti kat kedai, tak bercakap dengan anak dia. Sebab dia jaga. Kalau nak berkat ilmu, nak manfaat, warak. Maka menyatalah oleh anaknya akan keuzuran. Anak dia kata tak sempat ya, uzur.
Maka berkata ia, aku tiada membeli akan dia dan tiada aku redha dengan dia. Aku tak redha. Sampai dia nak supaya anak dia jadi orang alim, ya, yang berkat. Ya. Betul orang dulu-dulu kenapa berkat? Orang dulu-dulu. Berkat. Dia beli barang dekat kedai, beli beras apa dia, mengikut ilmu dia. Itu masak. Kalau kat pondok-pondok kan masak. Sekarang ni dah lagi kita order pakai kena hati-hatilah order pakai Food Panda tu, kan. Kedai tu Cina ke? Kita tak tahu. Siam ke? Sebab semua ada kan listing, kan. Dan tetapi membawa mari akan dia oleh tulanku, yang maka berkata bapaknya, yang bawa datang waktu ini kawan aku. Maka berkata bapanya, jikalau adalah engkau berihtiyat, kan engkau warak, dan saya tiada berani tolan engkau dengan demikian. Kalau engkau pegang sungguh-sungguh, kan, dengan warak, kawan tu takkan berani buat macam tu. Sebab dia menghormati akan sifat warak engkau, kan. Macam Abi lah, Abi kalau kenduri kahwin ada sanding, makan beradab apa semua, Abi tak pergi. Jadi sampai sekarang kalau orang jemput Abi tu, nanti dia beritahu, saya tahu ustaz tak datang. Sebab majlis ni ada sanding, ada apa. Dia jemput, tapi dia tahu dah Abi tak datang. Jadi dia menghormati, kita pegang, dah tahulah. Tapi jemput ini sekadar hablum minan nas. Macam tu lah. Sebab pekah dia macam tu. Kalau ada jemputan kahwin ni wajib datang. Tapi kalau ada perkara yang haram di dalamnya, maka batal wajib dia. Datang tu juga haram kata ulama. Makan tu haram kata ulama. Memberi sumbangan itu haram. Ada perkara yang haram. Ada karaoke ke, kan. Mula-mula memang cantik, selawat, kan. Panggil ustaz, selawat, kan. Lepas habis selawat, rock and roll, dandut. Ada perkara yang haram kata ulama fiqh, terbatal wajib jadi, maka jadi haram. Jadi kalau kita pegang sungguh-sungguh, pegang. Tak dapat makan kenduri tak apa, masak sendiri kat rumah. Bila kita berihtiyat, pegang sungguh-sungguh, kan, dengan sifat itu, ketika itu kawan kita sendiri akan menghormati sifat kita. Nabi tak adalah warak, bab itu dia warak, bab lain tak warak, bab lain wakrak. Tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Tak boleh buat semua. Demikian inilah adalah mereka itu warak, mereka itu. Maka kerana itulah ditaufik akan dia bagi ilmu. Dapat taufik Allah dengan ilmu. Allah bagi petunjuk. Dan menghamburnya hingga kekal nama mereka itu hingga hari kiamat.
nampak dimuliakan oleh Allah Taala. Bila ada ilmu, ada wara', maka dimuliakan oleh Allah hingga hari kiamat. Paling-paling kita nak apa dia? Jasad ni tak reput. Antara kemuliaan ahli ilmi, tubuh dia tak reput. Dia mati, jasad dia tak reput. Sampai hari kiamat. Dan berwasiatlah oleh satu orang alim pada fiqah daripada yang zahid-zahid daripada ulama fiqah akan penuntut ilmu dengan kata, lazim olehmu bahawa engkau terpelihara daripada mengumpat dan bersekedudukan dengan orang yang banyak bercakap-cakap. Jaga mengumpat dan banyak sembang. Sebab Nabi kata apa? Bila banyak sembang, banyak cakap, banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Dan berkata ia bahawasanya mereka yang membanyak cakapan-cakapan itu mencuri ia akan umur engkau dan mensia-sianya akan waktu engkau. Habis sembang tak, cuba fikir. Yang kita sembang ni benda sama tak? Sama tak? Sama kan? Kalau orang kaki kereta, sembang dia kereta je. Jadi itulah ulang-ulang. Kereta. Orang kaki motor, sembang macam Bang Zizan, kaki kuda. Kuda je lah. Ladam kuda, ekor kuda kata. Macam tu. Orang berniaga, sembang pasal berniaga. Jadi sembang yang tidak ada membawa kebaikan pada akhir. Habis. Kalau bawa zikir, banyak tu. Yalah. Bawa zikir, sambil-sambil zikir, sambil-sambil zikir. Kan? Tak boleh zikir mulut, zikir dalam hati. Ada. Dan setengah daripada orang itu pula bahawa jauh ia daripada ahli fasad. Dia jauh daripada orang yang berbuat dosa maksiat. Tak duduk sekali. Dakwah cerita lain, dia tak berkawan. Dan ahli-ahli maksiat dia tak berkawan, jauh. Sebab dia takuti apa? Sebab apa orang warak ni dia tak duduk situ? Takut dia suatu hari terheret sama, terikut-ikut. Selalu orang ikut benda baik ke senang? Ikut benda jahat senang? Bang, ikut benda baik, benda jahat? Jahat lah. Ada? Kawan kita main motor, kita pun ikut main motor. Ada? Mana kawan kita pergi masjid, dia tak mana nak pergi masjid. Kan? Itu ya. Yang kadang-kadang asal baik, tapi bila dah berkawan dengan orang yang tak baik, lama-lama terikut jadi tak baik. Dan ahli mensia-siakan umurnya kerana bahawasanya berhampiran itu memberi bekas dan berjangkit tak dapat tidak. Lama-lama berjangkit. Dan bahawa duduk ia hal keadaan berhadap kiblat, dan bahawa adalah ia berjalan dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang warak ni ikut jalan yang lurus,
ikut syariat, ikut Nabi SAW, ikut semua, seronoklah amal sunnah Nabi. Zaman sekarang amal sunnah pun orang kata dia orang macam-macam dan bahawa mengambil untung ia akan doa-doa ahli kebajikan daripada ulama dan yang salihin. Orang warak ni dia akan selalu minta doa daripada ulama dan orang saleh. Makbul tak makbul tu cerita lain, tetapi dia sentiasa ada doa. Orang selalu doakan dia. Selalu minta doa. Lepas tu kalau telefon mak ayah, telefon sekarang tak dijumpa kan, telefon, tahu abang telefon ada cakap doakan abang, ada. Mak, ayah doakan saya, ada. Dah tak ada lah tu, lupa. Ada cakap ke lupa? Ada, alhamdulillah. Telefon mak ayah kan, beritahu mak, doakan saya, ayah doakan saya. Itulah. Dia orang memang doakan, tapi kena minta, minta daripada ibu dan ayah. Asyik minta duit ni, tak duit belanja, hantar barang, minta doa. Dan bahawa terpelihara ia daripada doa orang yang kena inaya. Orang balak ni dia, orang yang warak, dia terpelihara daripada doa orang yang kena zalim. Sebab dia tak zalimkan orang, tak dapat, dia terpelihara lah. Kerana bahawasanya doa mereka itu diperkenankan seperti barang yang sabit dengan hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Nama itu. Jadi jangan buat zalim dengan orang. Jangan buat zalim, jangan buat naya dengan kawan-kawan pun jangan. Kan? Dia doa itu mustajab. Doa mustajab. Jadi apa yang kita nak ambil malam ni apa dia? Warak. Hatta nak pakai sabun kawan ni pun kena minta. Boleh tak minta sikit? Boleh tak saya pakai sikit? Kalau dia kata tak boleh lah, saya memang kedekut, saya ni ahli neraka, memang kedekut. Saya ni memang tak bagi orang, saya memang nak masuk neraka, memang kedekut. Nabi cakap la yadkhul jannata bakhil, tidak akan masuk sekali-kali syurga orang yang bakhil. Kamu minta dengan ahli syurga, saya bukan ahli syurga, saya bakhil. Tapi barang orang dia minta pula. Barang aku, barang orang, barang aku. Ni susah ni. Ni belajar kita jadi ahli syurga. Ahli syurga apa dia? Sifat dia pemurah. Ahli syurga sifat dia pemurah. Ada ahli syurga. Ni sifat ahli syurga. Sifat-sifat ahli syurga. Pemurah. Pemurah ni ahli syurga. Orang yang bersedekah ni orang yang dirindui syurga Allah. Orang yang semayang malam, orang yang dirindui oleh syurga Allah. Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami. Ya Allah, terangkan ma'rifah kami, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, tetapkanlah iman kami, ya Allah,
saat hidup kami, saat mati kami, dan selepas mati kami, ya Arhamar Rahim. Berkatkanlah hidup kami, berkatkanlah keluarga kami, sekian adik-beradik kami, kedua mak ayah kami yang masih hidup, ya Allah. Ya Allah, berkatkanlah kedua madrasah kami, Darul Atik dan Raudatul Ulum. Berkatkanlah orang-orang yang sentiasa bersama-sama kami, ya Allah. Orang yang membantu kami, berkatkan hidup mereka, ya Allah. Orang yang mengenali kami, berkatkanlah hidup mereka dan keluarga mereka, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, angkatlah masalah kami, ya Allah. Sihatkan tubuh badan kami kerana-Mu, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, mudahkan urusan kami, ya Allah. Ya Allah, pelihara kami daripada wabak dan penyakit yang besar-besar, ya Arhamar Rahim. Angkatlah balak ini, ya Arhamar Rahimin. Angkatkanlah balak ini, ya Arhamar Rahimin, yang sedang menimpa negeri kami, tempat kami, alam ini, ya Allah. Engkau yang maha pemurah lagi maha mengasihani, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna